Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin kita menyambung kita dapat menyambung pelajaran kita berkenaan dengan tajuk yang kita baca ini, iaitu kita membaca daripada muka surat 163 hari itu berkenaan dengan penulis menyatakan bahawa dan ketahui olehmu bahawasanya yang mencegah daripada taubat itu adalah israr. Jadi israr ini adalah benda yang mencegah kita daripada taubat, dia penghalang pada taubat. Maka penulis nak bagi penjelasan kepada kita apa itu israr. Kalau kita pakai terjemah Melayu, israr bermakna tetap melakukan, terus menerus melakukan, iaitu artinya tetap mengerjakan maksiat. Itu makna israr, baca dengan sad, israr. Lepas tu penulis kata, dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Ini berdasarkan penghayatan penulis daripada tulisan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita baca ni dulu, kemudian kita lihat ulama-ulama lain ada juga menambah dengan perkara-perkara lain. Pertama, penulis kata bahawasanya kenapa manusia ini susah nak tinggal dosa, kerana apa? Kerana dia masih tetap mengerjakan dosa tu. Kenapa dia tetap mengerjakan dosa? Yang pertama dia kata kerana bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Dan tabiat manusia bermudah-mudah ia dengan barang yang tidak tunai. Tangguhlah, tak tunai ni mana kita buat dosa, Tuhan tak balas dunia, Tuhan tangguh akhirat. Nanti Tuhan qada kita di hari akhirat. Jadi kerana itu kita mengambil sikap tak apa kot. Itu dia kata yang pertama. Itu dah kita baca. Cuma malam ni kita sambung pada muka surat 164, perkara yang kedua. Perkara yang kedua, penulis menyatakan kepada kita bahawa sebab berlaku israr itu ialah kerana sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Iaitu maksiat ini ikhwan adalah suatu benda yang sedap. Dalam maksiat itu ada kelazatan maksiat dan keinginan daripada kita teringat pada maksiat, untuk buat maksiat, dosa. Maka itu tinggi dan itu nak tempis sangat sukar. Tapi tak apa, dia akan bagi pada kita petua, dia akan bagi pada kita penawar. Seperti yang tajuk pertama tadi kan, pertama tadi apa dia, iaitu kerana siksa tu bertangguh, pasal tu kita ambil mudah. Jadi macam mana kita nak taghyir, kita nak ubah balik taghyirul fikrah ni, kita nak ubah balik fikiran kita, iaitu dengan dia kata kita kena ingat semua benda yang Tuhan janji dalam dunia, nama kata janji, sifat dia dekat bukan jauh. Maka kita ubah balik fikiran kita, taghyir dan tahsin. Ubah fikiran dan elokkan balik fikiran itu, ta'dil. Kita luruskan balik fikiran kita dan kita elokkan balik dengan kita buat suatu usaha taghyirul fikrah, pengubahan pada fikiran. Azab Tuhan janji, maka azab tu bukan jauh, dekat dah. Mati Tuhan janji, mati tu bukan jauh, mati tu dekat dah. Maka semua janji Allah adalah dekat. Maka jangan kita rasa benda tu jauh. Yang ni pun yang kedua, maksiat tu sedap. Macam mana nak tinggal dia akan bagi pada kita. Para ulama kita menyebut ikhwan, kerana sifat maksiat ni, sifat dosa ni, sifat maksiat, kita kata asyahwat. Dia ada suatu syahwat.
Syahwat ni apa? Dia bertembung dengan kita punya fitrah kesukaan. Macam kita kata kemahuan kita, iradah kita, kemahuan kita, dia masuk dengan syahwat, dia masuk dengan keseronokan. Apa sahaja, kita ambil contoh, cuba ambil contoh. Kita tahu ikhwan, dalam hadis Huzaifah, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi guna perkataan yang pendek tapi sangat dahsyat. Huzaifah di antara perawi hadis ni, dia dengar hadis ni peluh tu turun. Dia dengar Nabi cakap, dia fokus Nabi cakap sampai dia jadi tu macam orang peluh. Apa Nabi sebut ikhwan? Nabi sebut pendek dalam hadis Huzaifah ni. Nabi kata la yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata namamun. Nabi kita tak masuk syurga namam, namimah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, kan Nabi tunjuk dua kubur yang kena siksa tu. Salah satu Nabi kata fakana yamshi bin namimah. Orang ni kena siksa kubur masa dulu dia hidup dalam dunia, dia berjalan dengan namimah. Namimah, namam. Apa dia ikhwan? Berkaitan dengan satu benda buruk orang, keaiban orang yang dicanang-canang, kemudian diprogramkan satu program supaya orang itu berselisih faham dan berkelahi. So A dengar buruk orang sampai pada B. A pergi jumpa B. Bukan saja dia cerita buruk B, dia memburukkan B pada A, bahkan dia membangkitkan kemarahan B untuk membenci si A. Kita kata dalam riwayat Nabi kata ya'ti haula'i biqaumin wa ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia jumpa kawan ni dengan satu muka, dia jumpa kawan ni dia bawa muka lain. Bila dia patut tak berkelahi, dia U-turn balik kepada A yang tadi dia cakap buruk pasal A dekat B, dia pergi balik dekat, bila dia tengok B tu tak makan, dia patah balik pada A, dia cerita pula buruk B kepada A supaya A pula terbangkit kemarahan, benci dan mereka berkelahi. Semua sahabat Nabi bila dengar hadis ni semua kata, ya Allah lindunglah kami daripada namam. Semua kata astaghfirullahalazim dan menjauhi namam. Imam Qurtubi bawa satu riwayat masa dia tafsir surah Tabat yada abi lahabin wa tab, perkataan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bila dia sampai pada perkataan ni wa mra'atuhu hammalatal hatab, berkenaan dengan imra'ah, berkenaan dengan isteri kepada Abu Lahab ni, ada beberapa riwayat yang taklah jelas sangat, tapi adalah menyatakan nama dia Ummu Jamil. Tapi Quran tak menyebut nama dia. Quran kata wa mra'atuhu, imra'ah Abu Lahab. Imra'ah Abi Lahab ni dia diibaratkan orang yang kumpul kayu bakar. Api tu duk ada, dia macam mana orang menyemarakkan api itu dengan bubur kayu. Qurtubi kata, kenapa Allah sifatkan dia lagu tu? Kerana dia ni dalam diri dia ada sifat namimah, namam pada Muhammad. Kerja dia menghasut orang benci Nabi. Laki dia buat kerja tu, dia buat kerja tu. Sampai dia punya buat kerja tu dengan begitu sungguh-sungguh lah, Allah kata wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang laki cucu api, bagi api tu naik, bini buat apa? Bini bubuh bahan bakar, bagi naik lagi. Masa dia tafsir surah ni, ayat ni, Qurtubi bawa satu cerita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah tak buat turun hujan. Nabi Musa, yang Quran kata wa idhistasqa Musa liqaumihi, Musa bawa kaum dia keluar beristisqa, minta hujan. Maka Allah Ta'ala kata dekat Musa, tahu tak kenapa hujan tak turun? Ini cerita dalam Qurtubi. Musa kata tak tahu. Allah kata kerana dalam kaum kau itu Musa, orang dekat dengan kau itu,
ada satu orang, ada pada dia benda yang aku paling tak suka. Nama dia Namam. Dia suka namimah. Pada diri dia, di mulut dia, di hati dia, fikiran dia, PL perangai dia, dia suka namimah. Maka Nabi Musa, dalam riwayat Qurtubi kata, Nabi Musa tanya dekat Tuhan. Nabi Musa kata, wahai Tuhan, siapa dia? Seolah-olah macam Nabi Musa kata, sebut nama dia, aku nak pergi jumpa dia. Siapa dia? Ini perkataan yang dahsyat. Qurtubi sangat berkenan dengan riwayat ni. Qurtubi kata, Tuhan jawab pada Musa, dalam Taurat Musa, Tuhan jawab. Apa Tuhan kata? Musa, engkau tahu kata aku benci kepada Namam, kau suruh aku Namam? Hang tahu kata aku tak suka duk sebut aib orang, hang nak suruh aku sebut aib hamba aku? Sudah Musa, bertaubatlah kamu semua. Sampai begitu ikhwan. Maknanya dosa Namam ni dosa besar. Tapi walaupun ada hadis ni tak bagi Namam, tak bagi bercerita sampai orang berkelahi pasal orang ke, pasal siapa ke, lepas tu bangkitkan. Berjayanya Namam ni, berjayanya orang bawa cerita buruk ni, dia berjaya mencetuskan api kebencian satu orang pada satu orang lain sampai putus persaudaraan. Maka orang ni tak ada tempat dalam syurga, melainkan tempat dia dalam neraka. La yadkhulul jannata Namam, tak masuk syurga Namam. Baik, apa kena mengenai tajuk ni? Yang saya nak kiasnya ialah, ikhwan, macam mana seberat ini balasan Tuhan kepada Namam, kenapa kita tak boleh tinggal Namam? Kerana dalam Namam tu dia ada kesedapan dan dia ada keinginan. Benda teringin nak buat dan dia sedap. Memang susah tinggal. Memang susah tinggal. Maka itulah sifat-sifat dosa. Ada tengok dalam riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah, Nabi sebut. Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban. Nabi kata, kafa bil mar'i kaziban. Nabi kita cukuplah satu orang tu dianggap menanggung bebanan dosa, dia anggap menanggung bebanan dosa apa? Dianggap kawan itu tanggung dosa bohong. Anda tahu kan bohong ni apa dia? Menceritakan kepada seseorang khabar yang tidak seperti sifat khabar itu. Itu ta'rif Nawawi dalam kitab dia Syarah Muslim. Kita sampai satu berita, tapi cara kita sampai, mungkin kita faham lagu tu, tapi hakikat berita bukan macam tu, cerita dia bukan macam tu. Tapi kita dah sampai, maka orang ni dapat cerita daripada kita daripada cerita yang tak betul. Maka Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban, sudah cukup satu orang itu dianggap berbohong, tanggung atas dia dosa bohong. Macam mana? Nabi kata, ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kalau semua benda yang dia dengar di telinga dia, mulut dia nak cakap. Dengar saja mulut cakap, dengar saja mulut cakap, dengar saja tangan SMS, dengar saja tangan WhatsApp ke orang, dengar saja di telinga, tangan cepat-cepat type tersebar di mana-mana lah dalam dunia ni. Nabi kata sudah ada bahagian dosa bohong pada kita. Artinya apa saja benda yang kita dengar, Nabi tak mau kita menjadi orang yang paling cepat menyampaikan. Kan dunia hari ini dia suka jadi orang pertama menyampaikan. Apa-apa dia suka jadi orang yang pertama. Nabi tak suka. Dalam hal keburukan, dalam hal keaiban, dalam hal membuat keputusan, melibatkan hidup orang, jangan kita jadi orang yang begitu takjil, cepat ke depan. Biar semua orang buat keputusan kata itu jahat, kita adalah orang yang paling lambat dalam dunia. Itu sifat bagus. Sebab kita tak akan kena menyesal akhirat. Maka soalannya, ini hadis Muslim daripada Abu Hurairah, kenapa kita begitu mudah sekali dapat dosa bohong? Kerana mulut kita ni tak boleh nak simpan apa yang telinga kita dengar. Kenapa semua benda kita dengar kita nak cakap? Kenapa? Kerana dalam benda itu ada keinginan dan kesedapan. Pasal itu kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Anda tengok kenapa kita kata dosa-dosa
yang melibatkan sampai peringkat syirik, kesalahan dalam syirik, ajaran-ajaran yang tak betul boleh bermaharajalela dalam dunia, kerana apabila pengikut dia dengar ajaran tu di telinga, dia tak boleh nak simpan di mulut, dia nak cerita, dia nak cari pengikut. Maka dosa penyelewengan itu berkongsi. Maka yang ini penulis kita kata apa? Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan dalam maksiat. Maksiat itu sedap dan ada keinginan. Kenapa? Kerana maksiat itu dia bersifat asyahwat. Dia datang, dia adpa dengan diri orang. Mengumpat, fitnah, menyebarkan aib orang. Dia memang benda tu duduk di lidah. Hari-hari kita hidup dengan benda lagu tu. Yang kedua, kenapa dalam dosa itu dia ada kesedapan? Kerana orang ni dia terlibat dengan al-ajalah. Quran kata al-ajalah. Apa dia? Kecepatan. Dosa ni dia layan diri kita cepat banding akhirat. Akhirat ni lambat. Dalam dunia ni semua kita buat cepat. Jatuh orang cepat, aib orang cepat, balasan Tuhan dalam dunia ni lambat. Kerana dunia ni dipanggil darul ajilah. Semua bersifat cepat. Teringat nak buat maksiat, cepat buat maksiat, kemudian rasa nikmat dia. Maka kerana kecepatan itulah manusia tak boleh meninggalkan kesedapan dan keinginan. Lagi satu, kerana apa ikhwan? Kerana lazat. Kerana dosa ni dia meninggalkan asar kepada lazat. Asar ni apa dia? Bekas lazat. Macam kita makan benda manis, kita makan benda manis, coklat tu dah masuk dalam perut, tapi bekas manis tu ada di mulut. Dosa meninggalkan asar yang lazat. Pasal tu bila orang buat dosa, dia akan teringat dosa tu, dia senyum, sedap. Maka datang keinginan repeat. Maka itu sangat bahaya, sangat bahaya. Yang akhir sekali ikhwan, benda paling dahsyat apa dia? Kita tahu dalam dosa ni ada talbisul iblis. Penipuan yang paling dahsyat dibuat oleh iblis kerana nak tengok anak cucu Adam ni sengsara di hari akhirat. Jadi bila campur benda ni, syahwat, ajilah, asar, kelazatan, bekas lazat dalam dosa dan campur dengan talbis, maka kita terperangkap dengan perkara yang kedua ni. Apa dia? Sukar meninggalkan dosa kerana dosa tu sedap dan dia layan keinginan kita. Walaupun agama kata pada si pengumpat dia macam makan bangkai saudara dia, kan? Quran tanya, Quran kata Quran tanya pada kita, sukakah kamu makan bangkai saudara kamu? Dan Quran jawab, Quran kata fakarih tumuhu. Tak ada siapa suka. Tak ada siapa suka makan lahman akhihi maitan ini. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Sukakah seorang daripada kamu pergi makan bangkai kawan kita mati, busuk, pergi ambil makan, busuk, kerja jijik, kerja dosa ada, busuk ada, kotor ada, najis ada. Boleh kata apa dia? Perbuatan kita itu orang tak suka, malaikat tak suka, Tuhan tak suka, semua orang tak suka, binatang pun tak suka. Sukakah kamu duduk dalam macam tu? Quran kata tentu kamu tak suka. Tapi pasal apa orang tak boleh tinggal dosa riba? Dan Nabi sebut mengumpat ni benda betul. Makna keaiban kita kata memang ada pada kawan tu, tapi tujuan kita kata tu kita nak perjatuh dia. Kita cerita pada kawan tu, tujuan kita nak kawan tu benci ke dia supaya dia jatuh. Niat kamu jahat, Nabi kata. Memang kamu cakap tu betul. Dia capik, memang dia capik, tapi tujuan kita kata dia capik depan orang ni sebab nak hina dia. Allah. Kadang-kadang soalan timbul. Kita dalam tempat kita ni, kita nak cari imam. Nak cari imam. Dia suka pada satu orang. Tapi dia ribah ke mana? Dia berjatuh kawan tu macam mana? Dia bagi soalan. Dia kata dalam tempat kita ni kita ada imam. Semua elok. Dan orang pun dah adalah cenderung nak pilih siapa. Dia bagi soalan.
Dia kata kalau imam tu baca elok tapi dia capek, dia jalan pengkang, dengan imam baca elok jalan tak pengkang, mana lebih aula jadi imam? Memang dia tak suka pada imam tu, sebab imam tu bukan guru tajwid dia, kebetulan kawan tu pengkang. Maka tujuan dia bangkit itu bukan pasal kawan tu tak layak jadi imam, tapi kerana dia nak perjatuh kawan tu, dia nak angkat orang lain. Nabi kata, betul tak kamu sebut dia pengkak? Dia pengkak, betul. Tapi tujuan kamu tak betul. Itulah nama dia ribah. Storykan benda yang betul tapi dengan tujuan yang jahat. Dosa dia macam mana makan bangkai. Tapi soalan dia, kenapa orang tak boleh tinggal? Kerana kesedapan, kerana kelazatan. Penulis kita kata, kena rawat ni, hati ni kena rawat. Macam mana nak rawat? Ubatnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kapiak menyebut baginya akan ayak sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh ayaknya sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan ayak sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya, yakni ayak sejuk itu, maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih benar daripada doktor itu, dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan ayak sejuk itu, dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat surga. Dia kata macam mana kita nak taghyir fikrah kita, nak ubah, kena ingat, dia kata macam mana ayak sejuk, ayak ais pun orang suka, gula pun orang suka, madu pun orang suka, makan sedap-sedap, buah garam, buah gula, buah ajinomoto, semua orang suka. Tapi datang doktor pakar kata makanan ni ada benda ni tuan tak boleh makan kerana tuan ada penyakit ni. Lepas tu penulis ni dia nak bagi buat contoh, bagi kena dengan kita. Dia kata doktor tu kapiak pula. Doktor kapiak ke doktor mana tak peduli, janji dia pakar kalau kata tak boleh makan, aku tak makan. Penulis kata kena tahu Allah dan Rasul lebih pakar pada doktor tu dalam merawat manusia. Sekarang doktor tu kata awak jangan kena ayak sejuk lah, ayak ke mudarat kulit ke kudir ke. Tapi sekarang ni Tuhan yang kata jangan buat maksiat, nanti ada mudarat untuk kamu. Mudarat di tubuh ni berapa hari dan sakit dia lama mana. Tapi mudarat kerana tak boleh tinggal dosa ni kita tanggung dalam neraka, mana lebih mudarat. Dan jangan tertukar kepercayaan, percaya pada makhluk lebih daripada percaya kepada Allah dan utusan Allah. Maka dia kata ini adalah ubat dia, taghyirul fikrah, ubah fikiran kita. Macam kata tadi kita dengar orang bercakap pasal apa, pasal hal ehwal aib orang, kita dengar. Kita ni ditakdirkan Allah diuji dengan apa ni, sima'un namimah. Kita jadi sima'un namimah, pendengar kepada namimah orang. Kita jadi pendengar. Maka apa kita kena buat? Kita kena ingat hadis ni. La yadkhulul jannatan namam. Tak masuk syurga namam. Dan namam ni ada dia punya musytarak dia, sekutu dia. Ada ahli-ahli sekutu dia, ada ahzab dia, sekutu dia. Siapa dia? Pendengar, orang yang rajin nak percaya, pembawa berita. Seorang je cakap, tapi ni penyampai-penyampai ni. Kesemua itu bersekutu dalam dosa. Dan siapa yang kata benar ni? Rabbul Alamin kata, pencipta kita kata, Rasul utusan Allah Ta'ala yang kata. Maka dia kata kesedapan pada dosa dapat dihentikan apabila kita lebih yakin kepada janji Allah yang Tuhan akan mengazab orang buat dosa itu, maka dapat dihapuskan. Itu yang kedua. Kenapa orang suka nak tinggal dosa? Kerana dosa itu sedap. Yang ketiga, kenapa susah nak tinggal dosa? Kenapa israr? Iaitu kerana menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari.
Dan berkata ia, selagi akan bertaubat oleh aku pada masanya akan datang. Dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia kata benda ni nak kalut pergi mana? Bukan nak mati lagi pun. Sebab kadang-kadang orang kita ada percaya kan, kalau pergi haji balik tak boleh buat apa dah. Dia kata kalau nak pusing ke, nak sintang ke, lah ni. Hampir haji tak boleh dah. Tengok. Maka dia tangguhlah pergi haji. Takkan muda-muda pergi haji kot. Saya ingat zaman saya tu 80-an lagi tu. Orang muda tak ada pergi haji. Semua pergi haji, paling muda pun baru pencen. Itu paling muda. Banyak 60, 70. Sebab bila balik haji tu, kita akan jadi apa? Kita kena jadi imam surau, kena baca, kita jadi khalifah Yasin malam Jumaat, kita akan pimpin tahlil, kita akan baca talqin hati kubur, tahlil hati kubur, kita boleh baca ayat sejadah, kita boleh azan orang pergi Mekah pula. Sebab kalau balik tak boleh buat benda ni, tak guna pergi haji. So muda-muda kalau pergi haji dah nak kena buat lagu tu. Dan orang zaman hari tu pula, dia tak suka orang muda pakai kepiah. Orang muda ada janggut, dia tak suka. Dia kata apa ni muda-muda ada janggut, dia tak suka. Maka ditangguhlah taubat itu dari sehari ke sehari. Dengan alasan apa? Masa banyak lagi, masa banyak lagi, masa banyak lagi. Maka Quran kata apa kita? Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa akan jadi? Quran kata fokus kamu akan pergi pada dunia sahaja. Akhirat akan hilang. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu akan fokus kepada kehidupan dunia kamu. Kamu akan lebihkan dia. Sedangkan Quran kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita terfokus kepada dunia dan tertinggal akhirat? Kerana kita memberi masa dalam dunia. Dan kita biarkan akhirat berlalu macam tu saja. Muda lagi. Tak perlulah minta maaf hari ni. Tak perlulah, tak perlulah, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Tidak. Maka itu penyebab yang paling besar ikhwan kenapa terjadi masalah seperti ini. Dan penulis kata kena taghyir. Pemikiran ini kena ubah. Macam mana kita nak ubah? Dia kata, dan ubatnya bahawa fikir ia akan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya. Ubah fikiran ni. Dia mai fikiran tak apalah, besoklah taubat, lusa lah. Bila mai fikiran lagu tu dia kata ubah. Taghyir. Ikhwan, ini satu proses yang sangat susah. Taghyir. Anda tengok dalam Quran Allah kata apa? Dalam ayat surah Ar-Rum innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tengok, Allah tak akan buat taghyir pada kita sehinggalah kita buat proses taghyir sendiri. Proses apa ikhwan? Perubahan fikiran. Taghyir. Kita kena takdilkan fikrah kita, luruskan bagi fikrah kita ni betul, duduk atas dia punya tu, line dia. Lepas tu kita kena tahsin, elokkan balik. Betul tak ikhwan? Kalau kita pakai saya sihat, saya muda, saya tak ada penyakit apa, hari-hari saya jogging, saya pergi gym. Antara dengan Pak Cik ni umur dia 70 tahun. Kecil manis, darah tinggi semua ada kat dia. Agak-agak siapa nak pergi dulu? Bukan pergi masjid, masuk kubur dulu. Pakcik ni lah. Ialah secara adat. Tapi penulis kata tak boleh. Kena taghyir. Ubah. Change. Kita ubah fikiran kita. Apa dia? Dengan kita kena kata kat diri kita bahawa umur bukan dalam genggaman kita. Umur bukan dalam genggaman kita. Tak. Umur dalam genggaman Tuhan. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum ia taubat. Mati terkejut. Pakcik tu kalau pergi habaq kat pakcik umur 70 tu, pakcik ni depa tutup masjid ni, COVID ni pakcik. Pakcik kita nak buat apa? Depa buka pun saya bukan boleh pergi. Saya dah 70 naik ke atas. Pergi habaq pula kat muda ni, sahabat.
naik kelab tutup naik kelab, terkejut dia jatuh motor, arwah, pasal dia tak boleh nak cinggir. Ya, tak mesti orang muda mati lambat, orang tua mati dulu, sebab boleh jadi mati kerana terkejut. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginannya pada masa sekarang, tambah lagi dengan satu logik, kalau lah ni dia tak boleh tinggal dosa dia, nescaya pada masanya akan datang lebih sukar ia. Ya, itulah logik dia. Jadi kalau lani tak boleh tinggal, hari demi hari pemikiran itu bertumpuk. Mai satu masa nak ubah lagi susah, ya kawan. Cuba tu tengok macam mana kita nak ubah fikiran orang kata. Kalau mati malam 1, malam 2, malam 3 tak payah buat kenduri arwah. Kita sebut lagu tu, dia faham apa? Dia faham kata, ustaz kata kalau ada orang mati tak payah baca doa. Lain fikiran dia. Kita ada tak payah buat kenduri, tak payah berimpun. Nak baca doa, bacalah kan mayat tu penuh dengan doa. Doa sampai. Tak perlu buat kenduri. Tapi bila kata tak boleh buat kenduri, nilai pada fikiran dia sama dengan mati tak bagi mandi mayat, tak kapan, tak semayang, pi tanam. Dia sampai kepada peringkat dia nampak tanam ayah dia sama dengan tanam kalau kata tanam kucing okey juga. Kalau dia nampak bewak, dia akan nampak hina ayah dia. Kata pula orang lain tambah tai dalam fikiran dia. Hang cuba tengok, ayah hang mati orang tak buat tahlil apa, hang tengok bewak pun orang tanam tak buat tahlil. Di mana kedudukan ayah hang? Oh ikhwan, kacau fikiran dia. Tapi kalau daripada Allah tak bagi penjelasan, maka lagi lama lagilah fikiran ni susah nak buang. Maka diberi penjelasan, dah makan-makan tak ada menolong apa pun si mati. Yang orang hidup boleh buat untuk si mati apa dia? Doakan dia, wakaf untuk dia. Itu semua sampai sabit dalam riwayat. Maka fikiran itu kena disusun bagi elok, kena diluruskan dan dielokkan balik. Maka kalau hari ni hang tak boleh tinggal dosa, hang ingat hari tu hang boleh tinggal dosa. Balik pula pada syarat taubat yang kita dah lepas. Tinggal dosa kerana Allah, bukan kerana bala. Pasal apa hang tak minum arak? Lanin tengok duk minum zam-zam aja. Nampak aku mana dia kata. Doktor kata kalau kena setitik putih orak perut. Itu saya pun tukar zam-zam. Zam-zam pun sunnah apa dia kata. Dikira ke dapat pahala sunnah? Tak. Sebab dia bukan berubah kerana mencintai Nabi. Tak. Dia tu bukan tak mau buat dosa. Keinginan nak buat ada. Cuma kemampuan tak ada. Maka mai satu masa Tuhan paksa dia sebut nama Tuhan, tapi hati tak mau sebut nama Tuhan, maka Tuhan tak boleh terima dia. Tuhan tak akan terima dia. Maka kerana itu dia kata ubah fikiran dari sekarang. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya, maka itulah hari yang belum dijadikan akan dia. Dia nak tunggu bila? Nak tunggu taubat bila? Nak tunggu satu hari yang senang dia bertaubat, tak ada gangguan apa, dia pun tak susah apa. Dia kata tak ada hari itu. Dia kata dia adalah bandingannya seperti seorang menghendaki ia mencabut pohon kayu dan lemah ia daripadanya kerana kuat akar pohon kayu itu, maka menangguh ia pada tahun yang akan datang. Dan mengetahui ia akan bahawasanya pohon kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan dia bertambah tua dan lemah. Yang demikian itu sehabis-habis jahil. Itu Ustaz Nan. Macam tu dia buat. Dia tak larat. Pokok kecil, dia tangguh, dia tak mau cabut. Tak apa, dia kata besok boleh. Bila duk besok boleh, pokok tu pelan besar, akar tu pelan kuat. Maka dia pelan lemah, pokok pelan kuat. Maka bolehkah dia nak cabut? Tak boleh cabut. Maka kalau ada orang kata tak apalah hari ni tak taubat, besok, dan dia ingat itu tak ada kesan akar dosa dalam hati dia, maka dialah sejahil-jahil manusia. Kalau tukar kepada bahasa Melayu kata sebodoh-bodoh manusia.
setak reti manusia dia lah. Kerana dia tak tahu kesan kepada ruh dia, fikiran dia, agama dia. Antum tengok antum, dalam kita bicara hati dengan Tuhan ni, ada satu benda yang Allah nak daripada kita. Awal daripada surah Al-Anfal. Saya fikir ayat ni semua kita hafal. Allah sebut tentang apa? Apa? Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Satu kan? Dua, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanan. Ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita ambil tiga-tiga ni. Satu, zikrullah. Satu, baca ayat Allah. Yang ketiga, tawakal pada Allah. Baik, tiga-tiga ni apa dia ikhwan? Ketiga-tiga ni adalah bicara hati. Iza zukirallah, diingatkan dia kepada Allah, diingatkan dia kepada Allah. Datang Rasul ingat kita pada Allah, datang Rasul mengajak kita pada Allah. Bila zukirallah, diingat dia pada Allah, Tuhan nak respon hati kita apa dia? Tuhan nak hati kita gemetar. Respon yang positif, respon yang menghormati Tuhan, iman pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, rendah diri pada Tuhan, menghina diri pada Tuhan. Bila zukirallah, wajilat qulubuhum, ada getaran pada hati dia, respon kepada Allah. Dia tahu ni nama Allah, dia tahu nak tunduk macam mana, dia tahu nak merendah diri macam mana, dia tahu syiar Allah datang, dia tahu respon. Tuhan mau respon tu, bukan respon sebut nama Tuhan saja, itu di mulut, tapi zukirallah, idza zukirallah wajilat. Di mana tempat jilat? Allah kata qulubuhum, dalam hati mereka. Jadi zukirallah di lisan, wajilat qulubuhum disebut di lisan, Tuhan mau dia respon di hati. Tuhan yang nak lagu tu daripada kita ikhwan. Wa tahayya 'ala salah, Tuhan mau respon pasal diingatkan dia pada Allah. Allahu akbar, Tuhan mau kita respon kembali pada Allah. Apa kita nak kena buat? Dua apa dia? Wa idza tuliyat alaihi, bila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, Tuhan mau respon hati. Baca di mulut, tapi Tuhan mau respon hati. Apa dia? Zadatuhum, macam mana? Zadatuhum imanan. Allah nak iman dia, respon pada iman tu ada peningkatan. Bila dibaca ayat Allah, baca Quran, baca hadis, baca tentang akhirat, penambahan pada keyakinan kepada Allah tu wujud. Tapi kalau baca tak ada tambah iman, tak ada tambah. Iman pun duduk di hati juga. Getaran tadi pun duduk di hati juga. So kalau gelombang tu kuat, kalau getaran tu kuat, gelombang di atas permukaan air besar. Tapi kalau getaran kecil, gelombang di atas pun kecil. Tuhan mau gelombang dia kuat. Gelombang dia sampai peringkat zadatuhum imanan. Iman dia bertambah. Sebelum dengar banyak ni, bila dengar tinggi. Dan lepas tu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tengok respon hati. Artinya ikhwan, dalam hubungan kita dengan Allah ni, Tuhan nak berhubung hati dengan Tuhan. Itu nama dia bicara hati. Bila hati yang berbicara, ya ikhwan, hati selalu mencari Tuhan. Ibrahim cari Tuhan, dia tengok matahari, dia kata Tuhan kot. Dia tengok bintang, Tuhan kot. Dia tengok bulan, Tuhan kot. Lepas tu dia kata la uhibbul afilin, aku tak suka benda ni, sat ada sat tak ada, tak kekal. Sampai Allah mewahyukan kepada dia wahyu tauhid, maka barulah dia mengenal Tuhan dia. Ya, karena tu ikhwan, bila bicara hati tak ada, maka susah. Pasal tu macam mana kita nak tinggal ni sifat-sifat israr ni, iaitu dengan kita bawa pemikiran dan hati kita bekerja sama bagi respon fikir tentang Tuhan. Dia kata bahawasanya janji ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, dan ini sehabis-habis bodoh, kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya, dan demikian itu tiada bisa.
Dia kata pada diri dia, Allah akan tunai janji Allah bila dia bertaubat. Dia duk kata lagu tu kat diri dia. Tapi dia punya duk kata lagu tu ke diri dia, taubat dak lagi. Dia tak buat lagi kerja yang Tuhan nak, tapi dia dah harap kemaafan Tuhan. Taubat dak lagi, istighfar dak lagi, tapi duk harap dah Tuhan ampun. Dia kata ni tak mungkin jadi kawan tak bekerja tiba-tiba mengharap bayaran bulan-bulan. Mana ada. Cukup bulan kita pergi mana company. Tuan mana gaji saya? Kita gaji mai kat mana? Tuan duk bayar gaji kat semua orang. Apa agak-agak dia nak jawab? Dia kata, dia semua pekerja aku. Awak salah ke bayar kat saya walaupun saya tak bekerja? Memang tak salah dia kata. Tapi cuma kalau aku bayar kat hang, aku gila serba lagu hang. Tak, Tuhan tak bayar apa. Tuhan ada kemaafan. Memang Tuhan ada maaf. Tuhan pengampun. Ya. Tapi Tuhan nak maaf siapa? Nak ampun siapa? Siapa yang datang minta ampun dan minta maaf? Tuhan penerima taubat. Tuhan nak terima taubat siapa? Taubat orang yang bertaubat. Kawan ni tak taubat, tapi dia minta Tuhan terima taubat dia. Dia kata ini tak mungkin berlaku. Seperti tiada bisa berlayar perahu pada daratan. Seperti dan sabda Nabi SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia dan menghina ia dan mengerasi ia akan dirinya. Artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Allah dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Ya. Al-Kais. Kais ni juga diterjemah dengan makna cerdik, bijak, pintar. Kais. Siapa dia? Man dana nafsahu. Orang yang dana. Bahasa Melayu banyak kata dan. Dana nafsah. Dan ni halang, cegah. Dia halang diri dia. Dia tak ikut kemahuan diri dia. Orang yang bijak adalah orang yang tak turut semua kemahuan diri dia. Tapi apa dia buat? Wa amila lima ba'dal maut. Ialah orang dia buat kerja ni pergi sekali. Dia dana nafsahu, dia halang diri dia macam Allah sebut dalam ayat dia, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dana nafsahu iaitu dia yang naha nafsahu. Dia tahan, dia kontrol hawa nafsu dia untuk diikuti. Tapi dalam masa yang sama bukan dia kontrol saja, dia beramal untuk mendapat hasil lepas daripada mati. Ini adalah kais, adalah orang yang bijak, orang yang beramal. Nabi kata orang yang lemah, al-ajiz, orang yang lemah, orang yang tak ada kudrat, orang yang tak ada iradat, orang yang tak ada kekuasaan, letih nak bangkit pun tak boleh. Orang yang lemah adalah orang yang atba'a nafsahu. Dia ikut, dia turut apa yang terlintas dalam diri dia. Hawaha, kemahuan dia, semua dia ikut. Bermakna dia akan bercanggah dengan kemauan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allahil amani. Tamanna, bercita-cita dia, berangan-angan dia kepada Allah tinggi. Allah pengampun, Allah penyayang. Dia tak start minta ampun, dia tak start mencari kasih sayang Tuhan, tapi dia kata Tuhan ada syurga. Maka ini adalah orang yang lemah. Dan lemah macam ni, dalam riwayat ni ikhwan, kalau kita tengok dia punya susunan sirah dia, kontak dia, dia bukan sekadar nak habaq kata yang ni kais, yang ni ajiz, tapi dia nak habaq kata yang mana akan senang, yang mana akan susah. Dia punya susunan sirah dia nak habaq kata kalau kamu kena al-ajiz, kamu akan rugi akhirat. Kalau kamu ada al-kais, kamu akan senang akhirat. Dia bukan perbandingan nak habaq kata macam ahli motivasi banding. Di sini dia nak habaq kata untuk bagi tahu yang mana confirm susah akhirat. Siapa yang akan confirm susah akhirat? Al-ajiz. Pasal itu ta'rif ajiz dalam hadis ni berbeza dengan ta'rif ajiz dalam kamus dunia. Kamus dunia kalau kata orang yang lemah siapa dia? Orang tua kecil manis tinggi, jalan jauh penat, energi tak ada. Tapi ajiz dalam konteks hadis ni dia melihat kepada
tua ke, muda ke, siapa pun tak peduli. Tapi kalau dia ada sifat ni, dia ajiz, dia akan susah, dia akan jadi orang yang lemah akhirat. Siapa pun tak boleh tolong dia, hatta peringkat dia tak boleh tolong diri dia sendiri di akhirat. Siapa nak tolong dia akhirat? Cuma penulis menyatakan kepada kita, hadis ni dia kata diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Saddad bin Aus. Saddad bin Aus ni dia terkenal dengan nama Abi Ya'la Saddad bin Aus. Cuma sebahagian para ulama kata hadis ni sanad dia dhaif. Hadis ni sanad dia dhaif. Baik. Penulis kata, dan bermula orang yang lemah, yakni taksir ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginannya, maka tiada mencegah ia akan dia daripada yang diharamkan, dan bercita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angannya. Dia langsung tak buat kerja nak halang diri dia untuk derhaka Allah. Dia tak halang langsung diri dia, dia sampai tak bekerja langsung. Itu nama dia ajiz, ikhwan. Dia langsung tak halang diri dia. Dia tahu benda tu dosa, dia tak halang diri dia buat dosa, dia turut aja buat dosa. Maka itulah makna ajiz, orang yang sangat-sangat duka cita ni, ikhwan. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat Allah. Taksir, lalai dia. Dia taksir pada mengerjakan taat serta mengikutinya akan keinginan. Tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunannya dan maafnya, dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Jadi macam mana ni? Macam mana ni, ikhwan? Apa pun dia tak buat, nak terima lagu mana? Hari dah dekat, ikhwan. Hari dah dekat. Tapi kawan ni tak buat apa ni? Bakai mak mentua, pak mentua minta 15,000. Tarikh nak kahwin dah dekat. Tapi dia tak ada duit lagi ni. Lepas tu mai hari tu. Mai hari tu dia nak bawa apa habis? Bawa bulu rumah. Kata pakcik, kami bagi kat hang 2 tahun untuk kumpul duit 15,000. Tak terlepas 2 tahun, amai. Hang kata tak ada apa. Agak-agak pak mentua tu terima ke dia sebagai menantu? InsyaAllah saya ni bulan depan nak jadi pengantin. Cerita ke orang, saya nak jadi pengantin. Kak Kenuri semua buat. Kak Kenuri pun panggil orang. Tapi kemah tak banyak duit, catering tak banyak duit. Hai Kenuri siapa nak mai? Allah pengampun, ya Allah pengampun, Allah ada syurga, Allah ada syurga, Allah maaf orang, Allah maaf orang. Tapi sehari dalam hidup dia tak minta maaf. Kan Nabi Aisyah ditanya, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, tentang satu orang kaya duduk di Mekah dulu. Dia ni kalau buat kenuri satu Mekah dia makan. Bagaimana keadaan dia? Apa Nabi jawab? Nabi kita dalam hidup dia ni, sehari dia tak pernah kata Tuhan ampunkan aku. Maka semua itu tidak ada manfaat untuk di akhirat. Di dunia mungkin ada manfaat, akhirat tak ada. Maka kerana itu, pasal itu hadis ni kata ajiz, lemah. Bukan lemah macam kita punya faham lemah. Mungkin orang ni orang yang cerdik, ada ijazah, ada bachelor, ada sarjana muda dalam bidang dia, pakar tu pakar ni, tapi dia ajiz dengan Tuhan, dia lemah dengan Tuhan. Dia hebat dari segi akademik, tapi dia ajiz. Dia cuma orang biasa, sapu parit, kerja pun kerja MPP aja, tak ada apa-apa, tapi sembahyang tak tinggal. Nama kata dosa dia lari. Maka dia dikatakan Al-Kayis, walaupun dia tak ada sekeping sijil, darjah 6 pun mengaji tak habis. Kerja pun kerja kaunsil lagu tu aja. Tapi dia orang kais. Baik. Penulis kata kat kita, ya ikhwan, dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu menjadi besar dengan beberapa sebab. Ini di bawah tajuk yang kedua, ketiga lagi, iaitu kenapa satu orang itu sukar nak bertaubat kerana israr. Maka yang ketiga itu israr, iaitu dia suka menangguh-nangguhkan taubat. Dia suka bagi masa taubat, sagilah.
Ada orang dah tahu dah ikhwan macam mana zikir pagi Nabi, zikir petang Nabi, sampai hari ni tak dia buat. Pasal apa? Pasal dia layan sibuk dia layan fikiran dia, kata dia tak ada masa, dan dia layan gambaran dalam kepala dia, lama nak baca. Dan dia layan satu benda yang agama tak pernah suruh pun. Apa dia? Dia layan, dia kata jenuh nak mengapai. Sedangkan zikir pagi dan petang tu, kewajipan mengapai tak ada langsung. Sunnah dia membaca aja. Peganglah buku apa-apa baca. Bukan mengapai. Lepas tu saya tengok Syekh Maulud ditanya, adakah bila kita mati besok Allah Ta'ala akan tanya kat kita kenapa kita tak hafal Quran? Syekh Maulud kata tak. Kerana tidak pernah ada arahan daripada Allah suruh kita hafal ayat dia. Tapi arahan daripada Tuhan suruh kita baca ayat dia. Saya mati tak hafaz Quran, sahabat-sahabat mati tak hafaz Quran, sahabat Nabi mati ada yang tak hafal Quran. Dosa ke ada? Tapi berdosa kita kalau mati tak boleh baca Quran. Pasal awal-awal lagi dah, ketika Jibril kali pertama turun ke Mekah di Gua Hira, Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Daripada Iqra itulah jadinya nama Al-Quran, Quran. Iqra daripada perkataan Quran, qara'a. Quran bermakna benda yang dibaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan engkau. Khalaq, Tuhan yang menjadikan. Ini kita duk belajar kan dalam nahu, fi'il muta'addi. Khalaq, Tuhan tak sambung khalaqas sama ke, khalaqal jin ke, khalaqal insan ke, tak. Dia khalaq, muta'addi, dia gantung. Kalau Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqas sama, bermakna al-ardi orang lain buat. Dia adalah Tuhan langit. Tak, tapi dia gantung. Untuk bagi tahu kata kesemuanya dialah khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Semua benda dia bagi jadi. Maka zikir-zikir Nabi ajak kita, bukan kewajipan kita mengapai pun. Tapi kalau kita mengapai, itu kita punya ziyadah lah amal soleh, tambahan amal soleh kita. Tapi bukan kewajipan mengapai pun. Tapi baca. Buka buku, baca. Dalam handphone ada, lepas solat kita tak apa zikir pagi yang panjang-panjang tu, just follow. 15 minit, 10 minit. Tapi begitulah ikhwan. Begitulah keadaan kita. Kita akan dimomokkan dengan apa? Salah satu kerja setan ini apa dia? Dia bisik pada kita. Kita terlampau sibuk, kita terlampau letih, kita tak ada masa, kita sakit. Semua tu bukan kata Quran kata begitu, ahli psikologi pun faham begitu. Ambil satu ayat kosong, bagi kawan tu minum. Dia dah harga ayat, kita tolak kat dia minum. Ataupun ayat teh lagu ni tolak dia minum, dia pun minum. Lepas dia minum, psikologi kita buat gelak. Dia pasti akan tanya kita kan, pasal bahan gelak. Dia akan tanya kita semua gelak. Kita buat tanya kat dia, hantar minum ayat apa tadi? Kata ayat teh. Kita kata siapa kata ayat teh? Automatik bila kita kata lagu tu, dia daripada muka dia nanti jadi serius. Habis ayat apa? Tadi tu minum tu aku campur TO dengan air kencing aku, yang kencing manis tinggi tu. Celaka hang bagi aku minum kencing hang. Lepas tu kita habaq pula ada aku melawak je. Hang abang macam sungguh. Bermakna terganggu dah emosi dia, terganggu. Masa terganggu emosi dia, suruh dia pam darah dia, tengok berapa naik darah dia. Mesti tinggi. Ya ikhwan. Apa iblis buat dengan kita? Kata Imam Ghazali, dia tipu kita. Dia bagi tahu masa kita duduk, kita tak ada masa. Dia ganggu emosi kita. Pernafasan kita, pernafasan orang tak ada masa. Cara kita duduk, orang tak ada masa. Dia momokkan kita, ada banyak kerja kita kena buat dan orang tak boleh buat macam kita. Kita seorang aja nak buat. Maka dia heret kita ke satu dunia yang lain. Dan dunia yang dia heret kita, dunia yang putus dengan sebut nama Tuhan. Ghazali kata, kau ceklah darah kau tengok. Kau ceklah gula kau tengok. Pasti semuanya akan terganggu. Tapi bila kita boleh keluar daripada penipuan itu, dilema kita punya gangguan psikologi itu, kita tak ada masa. Tak, kita kata ada masa. Allah kata demi masa.
Allah yang bagi masa, kita duduk juga kita baca. Cuba akan tengok, kita mulakan rasa damai bila berhubung dengan Tuhan. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Baik. Di sini dia kata, jaga baik-baik. Bila kita ambil masa terlampau lama, ikhwan, sampai kita meremehkan perbuatan dosa, ingat baik-baik. Meremehkan. Tak apalah, tak mau tobat lagi. Kita tengok, bertobat daripada dosa adalah tidak ada satu ulama yang khilaf melainkan dia adalah wajib. Wajib bertobat daripada dosa. Baik. Lepas tu dia kata, tak apalah masa panjang lagi. Betul tak masa panjang lagi? Ya, masa panjang tu betul. Tetapi kewajipan dia kena bertobat sekarang. Kewajipan dia kena bertobat sekarang. Maka dia, apalah nanti ya. Ingat, apa saja benda dia buat lepas tu, ikhwan, walaupun sekecil-kecil dosa dia buat, katalah dosa kecil lepas tu dia buat, yang itu dia kena hati-hati. Kerana yang kecil pun, bila pemikiran kita kata tak mau tobat lagi tu duk ada, sekecil-kecil dosa kita buat boleh berubah jadi besar. Hati-hati dia kata. Cuba perhati kepada 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. 4 benda ni. Kalau 4 benda ni ada, ketahuilah sekecil-kecil dosa kita buat dah jadi sebesar-besar dosa. Ikhwan, bila cakap bab ni saya nak kata sepatah kondisi bertaubat dosa. Macam ni saya susun. Antum pernah dengar ada satu buku, nama dia dia panggil Fiqh Aulawiyat, siapa? Dr. Yusuf Qaradawi tulis kan, Fiqh Aulawiyat. Kita terjemah Melayu kita kata apa? Pekah keutamaan. Keutamaan maksudnya ada banyak benda kita kena buat, semua kena buat, semua tak boleh, kena buat. Tapi dalam banyak benda nak buat, yang mana nak buat dulu? Yang mana kena ke depan? Kena takdim yang mana? Yang mana nak kena letak dulu? Maka itu dia akan ikut suasana. Macam sekarang dalam Malaysia, hukum Allah wajib dilaksanakan. Hukum hudud, qisas, ini hukum Allah, kena buat. Sekarang dengan rakyat tak ada kerja, tak ada makan, Covid pula datang, yang mana dulu nak buat? Kebajikan rakyat kah? Undang-undang ni kah? Kebajikan pun keutamaan, melaksanakan hudud pun keutamaan. Ni nak buat yang mana? RUU mana pergi? Nak kena buat ni. Nak kena buat yang cepat ni. Nak buat macam mana? Kau tak buat terus kah? Maka tentulah orang akan pergi kepada charity. Kena fikir, KWSP boleh berkeluar ke tak? Pasal nak bagi rakyat mentah kedah, tak ada duit. Tiba-tiba satu orang kata, KWSP kah penting? Menegakkan hudud kah penting? Kalau orang bagi soalan itu, kita tahu orang ini dia tidak tahu fiqh aulawiyat. Saya kata, ikhwan, semua orang kena bertobat. Semua orang kena bertobat. Saya kena tobat. Orang berzina kena tobat. Hak member kita yang ada di Jalan Perlis tu, pakai nama hormat sikit lah, Jalan Perlis, Sentik Road, Melaka Road, semua tu kena tobat. Tapi dalam susunan dosa-dosa ni, semua dosa kena tobat. Tapi dalam susunan dosa ni, dosa apakah yang bila terlibat dengan dosa tu tak boleh bertangguh dah tobat? Dosa apa, ikhwan? Dosa syirik. Dosa syirik. Dan dia bab yang besar. Apabila dalam hidup kita ni hilang tanzih pada Tuhan, penyucian pada Tuhan, kita dah tak kenal dah apa makna tauhid dengan Tuhan. Sehingga bila sebut perkataan syirik, perkataan tauhid, kita dah tak boleh nak membezakan mengikut kacamata Quran dan Sunnah. Dalam dau bermakna neraca Quran dan Sunnah. Kita dah tak boleh nak beza dah. Yang Quran kata syirik, kita kata tak. Yang Quran kata tauhid, kita kata syirik. Bermakna dah kacau bilau dah. Macam baru ni Ustaz nak baca hadis kan, Abdullah bin Mas'ud kan, Huzaifah,
Yang dia kata hati kita akan hitam macam periuk kuali tu. Huzaifah kan? Lepas tu apa akan jadi kepada hati tu? Dia tak kenal mungkar yang mana, ma'ruf yang mana. Semungkar-mungkar benda dalam dunia adalah syirik. Sema'ruf-ma'ruf benda dalam dunia adalah tauhid. Hati tak kenal. Bila hati duduk dalam kondisi ni ikhwan, orang yang berzina kena taubat, pelacur kena bertaubat, tapi orang yang tak kena tauhid, dia lebih wajib bertaubat daripada kawan buat dosa besar ni. Semua orang hukum asal wajib bertaubat, tapi dosa yang orang buat itu menentukan siapa yang kena laju lagi. Maka ini saya nak bagi sedikit penjelasan tanpa diminta. Ni nama dia penjelasan tanpa diminta. Tapi saya nak kata juga, ini yang kita dengar ni ajaran Melayu ni. Ibu santri ni, ibu santri Ibu Yati, maafkan saya. Ibu Yanti. Ibu Yati ke Yanti? Yanti. Ibu lah. Ajaran ni, dan dia pun ada rojokan dia. Tak tahulah profesor mana, saya pun tak tahu. Apa saya nak kata ikhwan? Rojokan ajaran ni dan ibu yang bawa ajaran ni dan pengikut yang terlibat dengan ajaran ni, ketiga-tiga mereka dalam kondisi wajib bertaubat. Wajib sangat-sangat. Kenapa ikhwan? Kemerbahayaan hati mereka lebih bahaya daripada seorang pelacur yang cari makan dengan melacurkan diri. Mereka ni lagi bahaya. Bahaya daripada sudut bicara hati. Semua kita tahu ada riwayat seorang yang begitu besar dosa dia, turun ke dalam telaga, ambil air, dahaga kan, naik balik. Semua kita tahu. Dia naik balik, dia tengok ada seekor anjing lapak air, lidah tu dah macam duduk kita kata jilat tanah dah, debu. Orang yang buat dosa yang besar ni turun balik dalam telaga tu, ambil air, mungkin dia pakai kasut dia kan, dia gigit, naik balik, bagi anjing tu minum. Ingat dalam hati dia apa? Ya Allah, gamaknya anjing ni dahaga macam aku dahaga tadi. Apa dalam hadis kata? Fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur pada dia dan Allah ampun dosa dia. Dosa tu dosa apa? Dosa tu dosa yang sangat besar, tapi Allah ampun. Tetapi Quran kata pada kita, innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah tidak akan mengampun dosa orang yang syirik pada dia. Wa yaghfiru ma duna zalika. Tapi lain daripada syirik dia ampun. Ya ikhwan. Datang surah Az-Zumar pula bagi tahu, dosa syirik pun dia ampun dengan syarat minta ampun. Kenapa saya kata demikian? Kerana bahaya manusia ni, macam Ustaz Nam baca tu, hadis Huzaifah tu, bila hati dah jadi macam pungkuk kuali dia hitam, dia tak tahu ma'ruf macam mana mungkar, sampai kalimah Tuhan tu dia kata berhala. Allah tu dia kata berhala. Kita bukan sembah Allah, kita sembah Tuhan. Dia tak tahu beza Kaabah tu apa. Dia sampai peringkat bukan kata buat dosa biasa-biasa. Dosa dia dah masuk dalam pencerobohan dia kepada hak Tuhan. Dia nak naik, dia nak bagi rosak yang di atas tu. Sampai pada peringkat kebodohan ajaran ni, kebodohan dia kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan jalan yang betul yang kita belajar dalam usulul salasah, sampai pada peringkat kebodohan dia punya tak kenal, dia sampai dia kata, kenapa kita kena mengucap, nak kena sebut Muhammadur Rasulullah? Kenapa tak sebut asyhadu an la ilaha illallah? Lepas tu wa anna Nuh Rasulullah, Isa Rasulullah, Musa Rasulullah. Kenapa Muhammad saja? Dia pun semua juga Rasul. Kebodohan dia. Pengasas ajaran ni, ibu yang bawa ajaran ni, dan pengikut yang tak boleh fikir dengan ajaran ni, sampai kepada tahap bodoh itu murakab. Sampai dia tak tahu dia bodoh di mana. Maka kewajipan bertaubat sangat ada pada dimensi ini. Pasal itu proses istibtab ini penting dilakukan oleh pemerintah. Bukan soal hukuman.
Tapi soal mereka wajib ditaubatkan. Kalau ajaran ni duduk di sana satu, duduk di satu, tak apa. Tapi ajaran ni ikhwan dah berkembang biak. Dia pergi sama derah macam mana COVID-19 ni. Kena, tak boleh ghostan belakang. Sampai dia tak tahu pasal apa dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak tahu. Dia tanya, kenapa Muhammad? Kenapa orang Islam sembah Kaabah? Dia sampai tak tahu kedudukan Hajar Aswad. Dia kata batu tu berhala. Ya subhanallah. Sampai dia tak tahu Tuhan dia panggil itu nama apa. Dan dia punya petikai bercakap. Last sekali bodoh dia itu sampai pada peringkat nak merosakkan tauhid dia. Maka usaha istiftah wajib. Maka inilah usaha kita akan lihat ulama kita dalam negara buat apa dalam usaha ni. Benda ni kita tengok dalam YouTube ada, televisyen keluar, surat khabar keluar. Maka apa usaha para ulama? Adakah para ulama hanya boleh panggil mereka ini sekadar kata awak salah? Dah. Istiftah bukan proses dia lagu tu. Tunjuk kesalahan dan tunjuk jalan bertaubat. Dan dia kena melibatkan orang-orang yang begitu alim dengan ilmu ni. Dengan alim dengan ilmu ni. Di sinilah kita akan lihat kemampuan para ulama kita. Maka ajaran seperti ini ikhwan sampai pada peringkat kita duk belajar bab bicara hati ni, mereka wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Tak ada jalan. Wajib bertaubat. Saya pun wajib bertaubat dosa saya buat. Orang-orang yang tinggal sembahyang pun wajib bertaubat. Pemimpin dalam negara ni pun wajib bertaubat. Tapi dosa yang melibatkan syirik ini yang boleh membawa kepada keluar daripada wilayah iman, wilayah tauhid kepada wilayah syirik, ini lebih kena bagi perhatian untuk bertaubat. Kalau mati sampai kita tak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita. Dan saya nak kata sepatah kepada ajaran macam ni ikhwan, ajarannya macam ni, dia orang ni kata apa, nama-nama Islam kita ni Islam cara Arab. Kita orang Melayu Islam cara Melayu lah. Kenapa nak Islam cara Arab? Kaabah lah, apalah ni semua. Hatta kita panggil Tuhan kita pun dengan nama Arab, Allah. Allah tu bukan nama Tuhan kita. Kita panggil Tuhan. Dia komen ni. Komen tu melampau. Baik, saya nak beritahu sepatah ikhwan, asas dia apa dia? Allah sebut dalam ayat dia. Asas dia Tuhan kata sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allah kata ini mereka kena tahu dulu. Sibghatallah. Kenapa kita orang Islam pergi buat haji di Mekah? Kenapa bila kita sampai ke tempat nama miqat, di situlah kita akan niat, kita ihram, kita niat ihram, umrah ke haji ke, kita akan pergi tawaf, kita akan pergi uquf, kita akan melakukan sa'i, kita akan melakukan hal-hal wajib haji, melontar, mabit dan sebagainya. Kemudian kita akan bercukur, kita akan tawaf 7 pusingan. Ada dalam proses kita melakukan tawaf itu perkara-perkara sunat, di antaranya kita kucup Hajar Aswad. Kenapa haji satu dunia kena pergi ke Mekah, tak boleh pergi tempat lain? Islam kan agama tak menyusah orang. Kalau satu dunia nak kena pergi Mekah kan menyusah orang. Jadi mudah kan, tak mana saya kita duduk kita boleh buat haji. Kenapa Islam suruh kita pergi haji hanya di sana? Ini kena faham. Ini nama dia sibghatallah. Atas ke bawah, kiri ke kanan, luar dalam. Agamanya Allah namakan inna dina indallahil Islam ini, dinullah ini, dinul Islam ini sibghatallah. Dia dibikin sendiri oleh Allah. Allah yang design agama ini. Sifat agama, ruh agama, usul agama, furu' agama, sibghatallah. Pendesign dia Allah. Allah yang telah mewarnakan agama ini dengan warna yang dia nak. Dia celup agama ni dengan celupan dia. Maka dia kata, "Waman ahsanu minallahi sibghah." Ada tak siapa-siapa yang nak mencelup agama selain daripada Allah yang dia rasa celupan dia elok? Allah yang menamakan zat dia dengan nama Allah.
Allah yang bagi tahu diri dia dengan nama Ar-Rahman. Qul ud'ullaha wad'ur Rahman. Mereka seru Allah, mereka seru Ar-Rahman. Allah yang bagi tahu 99 tu nama dia. Ini semua taufiqiyah. Benda yang tak melibatkan campur tangan orang. Tapi ajaran ni, sebodoh-bodoh pengasas ajaran ni, dia tak tahu yang ni. Dia tak tahu. Maka dia masuk campur. Bila dia masuk campur, dia bagi rosak agama baru. Dia mencipta agama baru yang rosak. Agama dia terpisah dengan Hajarul Aswad. Agama dia terpisah dengan sebutan Allah. Agama dia mengeluarkan Nabi Muhammad. Kenapa nak khususkan ucapan Muhammad saja? Inilah design dia. Kenapa kita sebut wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Tu rukun iman tu. Kita tak ada orang dapat wahyu melainkan Nabi. So macam mana ikhwan nak bercakap hal sebesar ni? Musa memimpin kaum yang besar Bani Israel. Tapi Allah ambil Musa seorang saja pergi ke Tur Sina. Kenapa Tuhan tak ajak semua Bani Israel pergi dengar Taurat sana, dengar suhuf di sana, semua boleh faham? Tak, Tuhan ambil satu je. Pasal itu nama dia Rasul, Nabi. Seorang utusan Allah membawa khabar daripada Allah, risalah, membawa agenda daripada Allah, message daripada Allah. Nabi membawa berita daripada Allah. So untuk berhubung dengan Tuhan, Tuhan lantik seorang Rasul. Kau kena percaya dia Rasul dulu. Kalau kau tolak dia Rasul, kau tak ada hubungan dengan Tuhan. Kau akan mencipta kesesatan. Pasal itu Allah kata sibghatallah, pattern agama ni Allah yang buat pattern dia. Tu kaum Nuh kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Sekarang mari kita komplain Nuh. Awak Nuh, dia kata umat dia kata Nuh Rasulullah. Takkan Nuh tak tahu lepas Nuh ada Muhammad? Isa tahu lepas Isa ada Muhammad? Kenapa Isa tak bersyahadah? Isa tak ajak kaum dia bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa wa Muhammad Rasulullah. Dalam Quran Allah beritahu kepada perkataan Isa. Isa kumpul Bani Israel. Isa kata lepas aku akan datang seorang Rasul yang nama dia Ahmad dalam surah Saf. Tapi adakah syahadah umat Isa Muhammad Rasulullah? Tak. Isa juga. Kerana kena terima dahulu utusan Allah. Ini dalam bab akidah. Kerana dialah Tuhan kan buat naik Isra' Mi'raj. Dia ambil semayang, turun mai, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi si berah ni mereka tak tahu. Pengasas dia tak tahu. Ibu tu tak tahu. Ibu tu pula mengajar anak-anak didik dia, semua tak tahu asas ni. Si berah Allah. Mereka mencipta si berah mereka. Mereka rosakkan dinullah. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat liyutfi'u nurallah biafwahihim. Kalau ada mulut nak merosakkan nur Allah, Allah akan menyempurnakan agama dia. Allah menyempurnakan agama dia balik. Kerana itu ikhwan, saya kata pada ajaran ini anda semua berada pada tahap wajib bertaubat. Wajib bertaubat, wajib menimba ilmu, wajib belajar balik pelajaran-pelajaran asas berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan. Belajar balik bagaimana mengenal Allah, mengenal Muhammad, mengenal dinul Islam. Itulah jasa para ulama kita mengarang kitab seperti Usulul Salasah, asas ilmu. Asas ilmu ni kita kena tahu ikhwan. Kenapa kita kucuk Hajarul Aswad? Bukan kata kita orang baru. Orang yang hidup zaman Nabi pun, lepas Nabi wafat, dia pergi kucuk Hajarul Aswad, dia cakap dengan Hajarul Aswad. Apa dia kata ke Hajarul Aswad? Dia kata innaka hajar, hang batu. Itu sebenarnya bukan kita. Siapa ni? Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata kat batu innaka hajar. Dan dia kata sepatah, kalau bukan kerana Rasulullah kucuk hang, aku tak kucuk hang. Tapi kenapa semua orang Islam kucuk Hajarul Aswad? Bukan pasal batu tu ada mudarat ke ada manfaat. Sayyidina Umar dah sebut dah mewakili kita dah sebut. Tapi kerana Rasulullah. Kenapa kerana Rasulullah? Kalau Rasulullah tak kucuk, Umar tak kucuk. Kalau Rasulullah kucuk, Umar kucuk. Kenapa Umar kata kerana Rasulullah? Kerana Rasulullah itu adalah Rasul minallah.
Rasul daripada utusan Allah. Dia seorang saja bercakap. Dia seorang saja boleh bercakap untuk umat ni. Maka Allah kata dalam ayat dia, wa man yabtaghi ghairal islam ad-dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama yang dalam agama dia cari itu Islam, tapi Islam dia tak pakai Nabi Muhammad, tak pakai Rasul Nabi Muhammad, maka Allah kata fala yuqbala minhu, aku tak terima apa daripada dia. Itulah ajaran sesat, itulah agama yang batil, agama yang mungkar, itulah agama yang patut dilaknat dan dicerca. Dan akhirat menanti dia hanya kerugian. Sampai kita ajaran ini bercakap sampai tak tahu nama Nabi Muhammad. Dahulu ada ajaran juga tolak hadis lah, tolak apalah. Tak ada, Nabi Muhammad tu tak ada dalam ajaran dia. Maka falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima apa-apa. Maka kena tengok ikhwan, merepek tu ada tahap dia. Kalau merepek sampai masuk ke dalam menyentuh sifat-sifat Tuhan, merepek ni melampau dan boleh merosakkan akidah. Nawaqidul iman, nawaqidul Islam, nawaqidul syahadah. Tapi kalau merepek ni sikit-sikit saja, dia hanya masuk dosa-dosa biasa. Macam tak semayang, tak puasa, itu dosa-dosa. Dosa lah. Bukan kita kata tak dosa-dosa, tapi taklah terlampau merepek. Maka saya beri seruan kepada ajaran ini, anda wajib meninggalkan ajaran ini, kembali pada ajaran yang benar. Maka hukum mereka itu adalah perkara nombor 3, nombor 4. Perkara nombor 1 adalah pihak kerajaan, pihak para ulama kerana berusaha mentaubatkan mereka. Kerana kemelampauan yang kita duk tengok dalam televisyen, dalam YouTube, pengasas ajaran ini bercakap adalah benda yang sangat menyeleweng daripada tuntutan Quran dan sunnah. Ikhwan, inilah tajuk yang kita bercakap. Maka kena hati-hati, sekecil-kecil perbuatan boleh jadi besar. Penulis kata kalau ada 1, 2, 3, 4 ini. InsyaAllah yang ni ikhwan, nampaknya tak habis lagi lah tajuk kita ni. Kita kena sambung lagi lah. Kita kena sambung lagi. Tapi taklah lama sangat, dalam 2 muka surat saja. Yang muka surat tu 2 lah, bukan penjelasan. Penjelasan dia banyak lagi. InsyaAllah ikhwan, semoga diberkati oleh Allah. Jadi malam ni kita belajar apa? Pertama kita belajar penyebab terhalangnya taubat kerana seksa Allah Ta'ala itu jauh dan kita pun berangan-angan itu jauh. 2, sukarnya meninggalkan kesedapan dan keinginan dalam maksiat. 3, kerana sikap menangguh-nangguh taubat itu. Maka lepas ni kita akan masuk dalam tajuk ketiga ni, dosa kecil macam mana dia boleh jadi besar. Itu perbicaraan kita insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta